Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat kita bertemu lagi sekali dalam majlis ilmu untuk menceritakan satu hal yang paling saya suka dan paling saya bersyukur, iaitulah tentang buah pinggang ataupun ginjal kita, yang bagi mereka yang masih lagi mencari habuan atau mencari harapan, malam ni insyaAllah saya cuba bekalkan kepada anda satu ilmu di mana insyaAllah you boleh membuka fikiran, dan sambilan tu kita tekan like, tekan love, tekan share dahulu, boleh tak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi join. Okay. Chronic kidney disease atau chronic kidney failure ataupun kegagalan buah pinggang untuk menjalankan fungsinya seperti biasa ada beberapa sebab. Okey, namun anda semua kena mula dengan fahaman yang terbuka fikiran. Kalau saya kata sesuatu tu tolong dengar elok, sebab mungkin ini merupakan satu lagi apa orang panggil rezeki untuk anda reverse. Kalau saya kata kalau dah kidney failure 100% tu nak reverse tu mungkin tak boleh, tapi mereka yang nanti saya sebut stage berapa yang boleh, dan saya sudah pun Tuhan bagi anugerah sedikit nikmat macam mana merasakan betapa sakitnya, betapa seksanya, betapa takutnya, sehingga kan kita tak nampak jalan untuk dia patah balik. Nak ghostan tak boleh, rasa nak turun lagi dia punya fungsi, nak jatuh lagi dia tak mau naik. Tiap 3 bulan pergi cek darah, 2 bulan sekali, kalau panik tu sebulan sekali pun pergi cek pun tak nampak naik, bahkan turun ada. Jadi kalau anda siapa yang merasakan atau pernah melalui pengalaman macam tu, sila tulis. Saya mungkin saya boleh bantu. Baik, kita mulakan dengan fahaman dulu. Itu buah pinggang Tuhan bagi pada kita dua. Kan selalu saya kata dia di belakang. Okey, kalau betul-betul letak bahagian pusat anda tu atas sedikit, lepas tu tarik pusat atas sedikit, tarik ke belakang sampai ke tulang belakang, lepas tu renggangkan tangan you. Kawasan buah pinggang tu lebih kurang kat situ. Jadi anda sekalian, dia merupakan salah satu daripada yang paling mustahil, ialah dia filtration. Dia menapis semua bahan-bahan yang terutama sekali yang diperlukan dia ambil balik, yang tak diperlukan detoxkan, dinyahkan. Okay? Dia juga sebagai sensor. Sensor tu maksudnya dia boleh sense, terutama sekali orang yang ada high blood atau low blood pressure, semua dia tahu. Okay? Dan dia juga, anda tahu tak, dia mengeluarkan hormon. Jadi malam ni kita tak cerita pasal hormon, kita cerita pula pasal buah pinggang ni. Selain daripada 3 dia punya fungsi tadi, dia juga menjaga pH, sama ada body kita tu terlalu acidic ataupun terlalu alkaline. Kita kena belajar. Nampaknya buah pinggang tu, kalau siapa yang masih lagi cantik, masih lagi tidak ada masalah, you harus pertahankan menjaganya sampai bila-bila. Okey, sebab bila dia dah jatuh sakit sampai stage 4, stage 5 terutama sekali, kalau stage 5 tak dijaga dengan dialisis dan sebagainya, kita cuma ada beberapa hari atau beberapa minggu saja, lepas tu akan terus membawa maut. Saya ulang, kalau tak jaga beberapa hari, bahkan kadang-kadang kalau betul-betul dah jam betul-betul, tak sampailah beberapa jam pun kita dah mula out dah. Faham tu? Ada satu lagi tujuan resmi kenapa Tuhan jadikan buah pinggang tu, ialah untuk reabsorption. Dia kalau nak ikutkan 200 liter satu hari, lebih kurang 200 liter tu banyak kan. Fluid dan kita punya bahan-bahan yang tak diperlukan semua tu ditapis elok, dibuang yang mana yang kita tak mau, yang mau kita tarik balik. Umpamanya air dan sodium. Saya ulang, air dan sodium 99% daripada katakan 200 liter lah fluid ataupun cecair melalui buah pinggang kita. Saya ulang, 99%. Banyak tu, cuma lebih kurang 1% saja yang dikeluarkan. Jadi macam air kencing ataupun kadang-kadang kita berpeluh pun ada kan. Okay? So kita bernafas pun keluar, tapi banyak sekali keluar melalui air kencing. Of course ada lagi air yang keluar melalui buang air besar semua tu, tapi yang paling utama ialah buah pinggang kita. So 99% diambil balik. Potasium pun tak dibuang. Okay? Dia simpan sampai 88%. Jadi mustahil lah sodium dan potasium ni. Sebab tu kalau kebocoran apa-apa, sodium pun hilang, potasium pun hilang, jadi tak balance semua tu. Itu yang jadi huru-hara. Ada lagi, kalau kita ambil glukos ataupun protein, amino acid, semua ni disimpan 100%. Dia kalau boleh tak mau langsung keluar. Sebab apa? Ni semua adalah bahan-bahan yang berharga. Cuma masalahnya kita terlalu lebih pula glukos tu kan dalam badan kita, pun dia tak mau lepas keluar. Cuma kalau orang diabetes, kenapa sampai kencingnya pun semut dah mula kerumun ataupun dia dah mula tunggu beratur nak ambil gula daripada air kencing tu, sebab apa? Dia terlalu lebih sangat dan tak boleh simpan lagi dah. Dia jadi
terlepas keluar. Itu yang dinamakan gula dalam air kencing pun boleh dijumpai yang tak sepatutnya. Okey. Protein pun tak sepatutnya ada dalam air kencing, ada juga dalam kencing, berarti dia dah mula bocor. Nampak tu? Sebab Tuhan dah kata semua ni patut disimpan 100%. Ada satu lagi yang tak boleh disimpan 100%. Dia kena simpan sikit je. Yang lain harus dibuang semua. Jadi maksudnya 0% dia ambil balik. Iaitu namanya kreatinin. Pernah dengar tak kreatinin? Sebab tu bila you pergi check darah selalu kan doktor kata, Encik punya kreatinin tinggi. You pun tak tahu apa benda. Kreatinin ni kan dia bahan yang nak dibuang semua. Tak boleh ada dalam badan kita. Okay, so kalau tinggi dalam darah berarti dia mula tersimpan dan buah pinggang tak berfungsi untuk menyahkan kreatinin tu. So satu lagi blood kreatinin ni patut di-clearkan elok-elok. Dan satu lagi checklist yang you kena selalu tengok ialah dinamakan lain kali kalau ambil lab test tu, pastikan kalau dia buat pemeriksaan buah pinggang dan kencing, itu dia panggil renal function test. Okey, maksudnya fungsi buah pinggang, dia buat lab test, mestilah ada EGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate. Pendekkan cerita, berapa kemasnya, berapa rapinya buah pinggang tu boleh tapis you punya masalah toksik badan kita tu. Kalau dia kata lebih pada 90% dia punya fungsi cun, itu dipanggil normal. Okay, setengah orang masih kata tu stage 1 dan 0 tu kira normal lah, atas pada 90. Setengah orang kata stage 1 pun dah mula ada sedikit kacau dah. Sebab topik pada malam ni ialah 10 petanda yang anda punya kidney tu dah mula rosak kan. Okay, dan ramai orang tak tahu kenapa stage 1 dan atas pada 90 memang normal. Walaupun ada sikit sebanyak, kita nanti bagi tahu apa yang sikit sebanyak tu. Tapi kalau stage 2 you punya result 60 hingga 89. Saya kan dalam golongan ni lah, tapi stage 2 pun selalunya you tak ada rasa apa-apa. Dah kira normal, you boleh pergi berjalan, pergi luar negara, pergi main bola semua, back to normal. Okay? Kalau ada pun cuma sikit-sikit. Itu pun boleh diiktiraf sebagai you are normal already. Dan result tu pun selalu kata atas pada 60 dah kira normal. Tapi kalau boleh, kalau betul-betul nak score atas pada 90 atau atas pada 80 lah baru best kan. Macam ambil exam juga kan, kalau kita A+ atau A barulah cun. Kalau cuma A saja cukup makan. Tapi kalau B+ dah kira masih baik. Tapi B+ tu dah mula stage 2. Kalau dalam kidney ni lah, markahnya antara 60 hingga 89. Julat tu jauh tu, 60, 70, 80, 30 unit tu. Masih lagi diiktiraf sebagai, kalau dalam lab dia kata kat situ normal. More than 60 dah kira normal. Tapi jaga baik-baik ya. Kalau bawah pada 60, bila dah daripada 30 ke 59, itu dia dipanggil stage 3. Dan stage 3 pun ada stage 3 awal, stage 3 yang middle, stage 3 yang dah nak masuk stage 4. Yang tu you kena dengar malam ni betul-betul. Sebab stage 4, dia punya angka adalah antara 15 hingga 29. You ingat tak you punya GFR buat apa ni? So semua orang yang kalau boleh setahun sekali nak test tu, jangan lupa tengok angka ni. Boleh tak? Kalau yang masih lagi buat just executive test, maksudnya cuma nak tengok badan you sihat walafiat atau tidak. Kena check lah kan. Jadi kena faham, kalau bawah pada 15, bahkan tadi stage 4 tu, kalau 16 ke 20 pun doktor dah panggil you dah. Kita main ni saat kita nak sembang ni, Encik kalau tak jaga badan lagi sikit je lagi, memang kita dah nak buat ni fistula ni, faham tak? Fistula pula nak buat ni lah, dia punya tempat, dia punya pasang tu untuk nak masuk injection, nak buat dialisis nanti, faham? Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, bawah pada 15 memang kena masuk ward, memang kena buat dialisis. Alright. Stage 1 tadi saya nak kemaskinikan pemikiran you, sebab you kena check malam ni petanda apa. Yang awal dulu, kalau yang dah lambat tu kadang-kadang memang you dah masuk hospital pun. Tapi yang awal ni, yang tengah pergi kerja, yang balik rumah tu, nombor 1, kalau ada warna kencing you bertukar. Selalu saya ceritakan. Lepas tu berbau. Kalau you tak makan benda yang macam petai ke, tak makan benda macam bawang ke, ada jenis yang berbau ni, tapi kencing you masih lagi tak ni lah, orang kata apa, warna bertukar, bau pun pelik sikit, yang tu you kena check. Nombor 2, you punya kekerapan, ada kala you kerap sangat, ada kala you macam tak kencing langsung, itu dah mula kena check. Lepas tu you punya
Tadi warna kan, sekarang bukan kata warna saja, kadang-kadang you nampak macam ada macam berkeladak atau macam bukanlah berkapur kan, itu cerita lain pula kan. Tapi ada juga orang yang warnanya bertukar, kalau dah ada sampai merah macam air teh tu ataupun berbuih. Ni semua peringkat awal ni, sebab kadang-kadang ada protein lagi yang dalam urine, kalau dia test dia kata protein plus, bakteria pun plus pula. Lepas tu kena check lah, walaupun result you masih lagi normal, faham tak? Tapi kalau stage 2 60 hingga 89 macam saya, sekarang dah naik stage 2, dulu stage 3 kan. Dia dah naik tu alhamdulillah lah, tapi masih lagi kena hati-hati, sebab walaupun saya punya sekarang 77 dan tak rasa apa sangat, dulu kaki dah bengkak dan sebagainya, sekarang dah tak bengkak dan sebagainya. You ada result yang macam stage 1 tadi, maksudnya masalah kencing, ada buih, ada warna bertukar semua tu, tapi dia lebih, apa orang panggil, lebih kerap, dan you boleh teringat pula. Kalau stage 1 tadi, kadang-kadang you nampak, kadang you tak nampak, kadang you lupa. You pun, kalau saya tak buat cerita malam ni pun, you kata tak ada apa pun, saya normal je. Tapi kalau stage 2, you perasan, betul lah doktor kata tadi kencing I berbuih, betul lah berbau, betul lah warna dah bertukar, saya pun kadang-kadang terkencing-kencing pula, kerap pula tu frekuensi dia. So you tolong make sure benda ni stage 2 you kena jaga, sebab stage 2 dan stage 1 tu diiktiraf sebagai masih boleh hidup seperti setia kala. Maksudnya boleh lah, taklah panik sangat kan. Tapi yang penting adalah stage 3. Stage 3 ni stage tengah-tengah. Dia sama ada dia boleh pergi lebih teruk, ataupun dia boleh, kalau you buat betul-betul, dia naik balik. Ini stage yang orang kata apa, stage of reversible, masih lagi boleh. Dia lebih kerap apa yang saya cerita tadi, simptom dia, apa tu komplain dia ataupun nampaknya, tetapi dia bertambah dengan high blood pressure. Selalunya orang stage 3 ni ada high blood pressure, dan kadang-kadang disebabkan buah pinggang tu rosak menyebabkan high blood pressure, ataupun you kena high blood pressure dulu disebabkan lain punya cerita, stres lah, makan tak betul lah, kolesterol semua, boleh kena high blood pressure, pun boleh merosakkan buah pinggang. Boleh faham? So, sama ada buah pinggang ni rosak menyebabkan high blood, ataupun high blood tu pun boleh menyebabkan pinggang tu rosak. Itu satu. Nombor 2, you tengok you punya hemoglobin. Kalau selalu 15, 14.8 selalu cantik. Kalau perempuan tu 13 point something tu pun cantik lagi. Sekali tengok dah turun ke 12. Faham tak? Orang lelaki kalau 12 dah mula pucat, tahu tak? Okay. So perempuan kalau turun sampai dah 11, ni kena check betul-betul. Kencing pun berubah warna semua. Sebab apa? Dia dah tak boleh keluar satu, apa tu, macam hormon namanya erythropoietin. Yang apa tu, mengeluarkan bantuan untuk menjadikan apa tu red blood cell ataupun hemoglobin lah, menyebabkan dia jadi rendah you punya apa tu hemoglobin, maka you diiktiraf sebagai anemia pun jadi masalah. Ni stage apa? Saya kata stage 3 dah. Lepas tu bone disease, tulang pun kalau pergi check dah mula nak reput, phosphate you dah turun, you punya kalsium dah jadi naik, tak tentu pasal, padahal kalsium ni sepatutnya normal je, rupanya dia dah ambil daripada tulang-tulang you semua. Jadi dia kalau lama sangat benda ni, tulang kita boleh jadi reput, faham? Lepas tu masalah edema. Saya kata tadi, kalau dulu saya pernah tengok kaki saya pernah bengkak, tahu tak, sembab dia macam bila tekan tu, dia macam ada plastisin kan, dia lambat nak naik balik, macam ada lekuk tempat you tekan tu, dia panggil pitting edema. Ada pit dalam tu, okey. Kalau you ada macam tu kat tangan ke kat kaki, selalunya yang biasa kat pergelangan kaki tu jaga baik-baik, ataupun kat mata dia jadi puffy semua tu, you kena tahu albumin you dah mula rendah. Boleh check pun dalam darah you albumin dah tak ada ataupun kurang, maka ini menyebabkan, ingatkan you all, kalau takut saya terlupa saya beritahu awal, ada lagi kes yang fake soft gel. Saja Encik Al ada hari ni dapat satu kes lagi, kita kena report lagi sekali. Masya Allah, ramai sangat. Tak tahu kenapa dia orang nak pakai brand saya. Kalau nak buat jual lah brand sendiri kan, tapi soft gel. So kalau anda ambil soft gel Saja Encik Al tu, hati-hati. Okay, kita nak sambung kat mana tadi? Edema. Edema tu apa dia? Bengkak tadi kan. So nombor seterusnya ialah back pain. Kalau you ada sakit belakang, ni bukan peringkat awal lagi dah, ni peringkat yang dah, kalau sampai dah ada buah pinggang pun sakit, jaga baik-baik. Dan kalau sakit tu, kalau you gerak sikit, you tukar posture you, dia rasa lega, itu cuma buah pinggang. Tapi kalau ada stone,
Kalau ada apa batu karang, you buat macam mana pun, gerak macam mana pun, cuba cari posture ataupun posisi lain pun, dia tak hilang juga sakit. Yang tu dinamakan, kalau suspeknya batu karang. Pergi cek dengan doktor, buat scan dan sebagainya. Okey. Sekarang, tiba masanya yang lebih teruk, iaitu stage 4. Bila yang ni bukan petanda awal lagi dah. Sebab dia terlalu kerap, you ada blood pressure yang tak boleh, kadang-kadang tu nak kontrol pun tak boleh, anemia you teruk, tulang dan belakang dan bengkak kaki semua tu, semua orang kata apa, lebih ketara. Nampak pun bila sampai dah mula gatal kulit, doktor kata kena check betul. Sebab apa? Peringkat bermula tadi sebenarnya, kalau you langsung tidak ada cerita-cerita yang teruk ni, you boleh mula dengan orang panggil pre-diabetes dulu pun dah patut dah risau. Tahu tak? Maksudnya you punya gula dah mula borderline, ataupun walaupun doktor tak bagi lagi ubat diabetes, you pun belum diiktiraf sebagai diabetik, you dah mula kena risau. Itu petanda yang jauh daripada awal, sampaikan you punya blood vessels pun dah terganggu. Bawah pinggang tu memanglah kalau dia dah kacau, itu antara penyebab utama juga, sebab orang diabetik yang paling ramai kena bawah pinggang ni rosak, betul tak? Saya ulang lagi sekali, orang yang asal diabetik lebih ramai yang kena bawah pinggang ni rosak, terkenal sangat, dan mata dah mula blur, kadang-kadang sampai dah ada yang dah buta pun, tangan kebas-kebas, ada yang kena potong dan sebagainya. Itu dia walaupun perlahan, tapi petanda-petanda tu menyebabkan satu hari bawah pinggang you akan sampai ke stage 4. Dia tunggu masa, cuma bila dia pernafasan pula, you dah mula tak boleh bernafas macam biasa, macam orang kena asma tu. Memanglah breathing you antara kes-kes yang dah masuk stage 4, stage 5, terutama sekali tidur pun terganggu, bukan pasal insomnia, pasal you tak boleh tidur disebabkan apa? Bawah pinggang tu ada bahan-bahan yang tak cukup sehinggakan tidur you terganggu. Bahan tu maksudnya ada yang bocor, ada yang tak patut disimpan, you simpanlah badan you, jadi body you tak boleh tidur dengan tenang, terganggu. Sleeping you are in trouble. Lepas tu nafas you amonia. Amonia ni macam ikan, tak macam ikan busuk. Okay, so ni amonia tu. Lepas tu you punya taste bud, ini kalau sampai you rasa macam you duk makan metal, macam ada benda metallic taste lah kan, rasa macam ada besi lah, you gigit macam you duk gigit aluminium ke apa-apa tu, memang metallic taste tu is one of the worst scenario lah. Dan kalau badan you dah toxic, memang tak senang you duduk hari-hari, memang garu, gatal. Ni semua disebabkan oleh uremia. Urea tinggi dalam badan you, dan bila urea tinggi tu, jantung pun boleh rasa sakit. Sebab apa? Dia punya perikardium. Perikardium tu dia punya salutan ataupun pembungkus you punya jantung tu pun dah boleh rosak, boleh jadi inflame, radangan, inflamasi. Dan inflamasi ni boleh naik ke kepala, dia boleh pergi ke otak, dia panggil encephalopathy. Encephalopathy ni sehinggakan you boleh jadi macam orang mericau selalu. Bangun je, sedar-sedar cakap dah mula merepek dan you dah confused. Ni itulah saya kata stage 5 tu. Ni memang kena masuk hospital. Dan ada tangan tu yang you boleh, ada orang panggil eksteresis. Nama tak payah ingat, tapi kalau you buat tangan macam tu, dia ada refleks, dia akan jatuh. You buat tangan macam tu, you cuba angkat, bila doktor suruh test, dia sendiri akan jatuh. Dia tak boleh flap upward. Okay, itu dia panggil tremor flap. Dia jadi macam tu. Dan memang you gatal, kulit semua, dan nausea, loya, vomiting. Ni walaupun seserius macam tu, setengah orang dia buat dirt lagi kat rumah semua tu, bahaya sangat. Lebih baik you pergi jumpa doktor, sebab nanti platelet you pun akan jatuh. Tahu platelet? Platelet ni yang bagi darah tu beku. Dah tak berjaya lagi dah, maka you senang dapat hidung berdarah, gaham pun boleh berdarah. Lagi you kadang-kadang memanglah tak lalu makan, muntah, you jadi anorexic. Anorexic tu macam orang slim nak jaga diet, tapi padahal you dah sakit teruk sangat, jadi kurus kering. Okey, lepas tu you ada masalah kulit ni. Kulit boleh berdarah dengan main. Dan last kali, senang sangatlah. Orang just buat tangan macam tu je, you dah jadi biru. Easy bruising. Kalau you dah tengok macam tu punya case, daripada tak serius, pre-diabetic,
you tak tahu apa berlaku dalam buah pinggang you, sehingga kan you cuma check, kadang-kadang blood test saja yang menunjukkan you dah ada borderline semua, you berhati-hati. Itu yang bagus sekali kalau you dapat tahu awal. Tapi kalau macam anda tulis tadi, dah lawyer, dah muntah, dah gatal kulit, dah kencing, tukar warna semua, Masya Allah, yang tu janganlah sampai macam tu. Saya nak bagi tahu dengan harapan kita nak patah balik pun, jangan biarkan kalau dah dapat simptom atau dapat komplain-komplain macam ni. Okay, sekarang tiba masanya apa you kena buat. Okay, tak kira stage berapa pun, kecuali stage 5. Stage 4 pun tengok, kalau stage 4 yang dekat pada stage 5, saya akan bagi tahu nanti apa yang you tak boleh makan dan sebagainya. Tapi kalau daripada stage 3, macam saya dulu nak naik ke stage 2, stage 1, insyaAllah, okay, amat boleh. Dan saya dah cerita dulu apa yang saya buat. Saya akan cerita pada you malam ni. Ready? Number 1, you dah tahu, tidak lain tidak bukan ialah balik kepada DND diet. Tetapi kalau takat DND diet, bezanya ialah tak cukup. Kalau kes macam kita ni dah 50 GFR, dah nak turun bawah pada 50, nak pergi dekat kepada 40 tu bahaya sangat. You kena betul-betul disiplin, jadi macam Ashkar, lawan habis-habis. No sugar, confirm. No hidden sugar yang terselindung, biasa you dengar. No dairy itu maksudnya susu yang moden ni, susu moden. Tidak ada daging ataupun benda-benda yang bermata dan berkaki sampai you naik balik ke stage 2, at least yang dekat kepada 70-80 tu. Walaupun tak dekat 90 susah nak dapat, kurang-kurangnya atas pada 70 cun. You punya target ialah nak naik atas pada 60. Okay, kalaupun you bawah pada 50 sekarang, jaga. Okay, stage 4 saya kata apa, bawah pada 30 kan, 30 ke 15 kan, macam mana you nak naik balik. So no sugar, no susu, no daging, no processed food. Anything yang ada deadline, yang ada tarik luput, yang mana yang ada trans fat, yang banyak omega 6 kan, minyak-minyak yang hydrogenated tu, minyak apa tu, sunflower, canola oil, minyak soya bean pun sekarang ni. Okay, walaupun soya bean yang original tu lain, tapi minyak dia tu selalunya di recycle. Jaga baik-baik. Okay, so yang tu asas diet. Puasa kena jaga betul-betul, dan kalau boleh nak cepat, macam mana saya dapat memulihkan diri saya rasa insyaAllah, kalau saya tak silap, masa saya buat apa tu dia panggil water fasting, saya teruskan antara Monday dengan Thursday puasa sunat, betul. Tapi 3 hari tengah tu, Tuesday, Wednesday dengan Friday, saya tambah sikit dengan water fasting. Tahu water fasting tak? Saya tak puasa betul, tapi saya cuba kontrol dengan ambil air waktu siang. Malam macam biasalah, makan dinner semua tu. Dan siang pun kalau saya lapar sangat, saya ambil apa tu orang panggil ke kacang. Nuts and seeds are very good. Boleh. Itu dimaksudkan dengan water fasting. Okay, tak begitu menakutkan lah kalau you nak puasa macam tu. Sebab apa? Kita kena air mencukupi kalau nak main pembetulan apa tu buah pinggang ni. Maka okey, hari-hari biasa, termasuklah hari yang you puasa pun, masa sahur ke apa, pagi you kena ambil celery. Saya dah tulis kat sini celery. Kopi cepat, mungkin you dah pernah dengar tapi lupa ni. Berapa? 400 hingga 500 ml, perut kosong, dan jangan makan apa-apa 1 atau 2 jam, at least 1 jam selepas ataupun sebelum nak makan celery ni. Dia mesti kosong. Dan jus celery, saya ingatkan anda lagi sekali, tak boleh campur air. Sebab tu dia jadi mahal sikit, sebab you kena perah hampir satu bunch tu, 3-4 batang tu, baru boleh dapat 400 mil. Perah dia elok. Kali beli tu lebih kurang 1 bag lah, bawa balik. Memang saya terpaksa buat lah. Minimum sehari sekali. Kalau you ada kemampuan, 2 kali sehari. Pagi sekali, malam sekali. Tapi yang wajibnya sehari sekali, 400 hingga 500 mil. Tak kira wanita, lelaki boleh lah tu. Okay. Baik, jangan campur dengan apa-apa, and no water also boleh. Lepas tu belah petang ataupun nak selang-seli tengah hari, kalau you lapar masa nak buat water fasting tu, you boleh ambil barley water. Dengan barley yang telah you masak tu pun boleh. You makan sikit barley tu, no problem. Pasal apa? Jangan campur gula lah. Alright, so boleh ni. So yang ni wajib untuk mereka yang nak dengar cakap. Dah kopi belum? Saya kata apa tadi? Nak tanya-tanya sekarang cepat, supaya ni kali ke berapa dah saya cerita ni. Okay, alright, dengar ya. Celery 400 hingga 500 ml. Tengok saiz badan you lebih kurang. Dia pure, no added anything, no nothing. And kalau boleh, jangan kacau masa you minum dia tu. Dia mesti, dia punya sodium cluster tu, dia panggil sodium cluster dalam tu. Ada cluster of sodium yang special, dan dengan nutrient dia tu, Masya Allah. Itu kebaikan. Dan juga barley.
yang putih tu, yang macam keladak tu, yang nampak macam susu tu kan. Ambil yang tu, jangan ambil yang clear sangat tu. You kacau you punya barley tu. Seterusnya beetroot bagus, jangan ambil dia punya sayur dia. Okey, ambil beetroot sahaja dahulu. Sebab sayur dia, kalau you stage 3, stage 4, saya tak nak. Sebab dia tinggi potasium. Okey, beetroot sahaja. Maksudnya jus dia. Beetroot kalau you tak tahan nak minum dia saja, sebab dia ni agak, ni lah sikit, nak kata pedas tak pedas, dia macam kadang-kadang you tak suka lah pahit dia ataupun kelat dia tu. You boleh campur dengan apple, you boleh campur dengan timun, you boleh campur dengan orange. Jus dia saja. Dan beetroot ni boleh dibuat dengan blended pun. So beetroot is very good. So 3 ni you ingat cukup. Celery, saya kata apa, nombor 2 barley dan beetroot. Boleh amalkan ni. Jadi kalau you ada sikit berduit lah, 3 ni you main dalam sehari. Pagi celery, tengah hari barley, petang you main beetroot. Wah, cun lah kan. Saya pun main 2 je. Beetroot tu kadang-kadang buat, kadang-kadang saya tak buat. It's okay. Lepas tu ambil sebelum makan, tengah hari ke, ataupun siapa yang selalunya macam saya makan dinner, big dinner. So saya ambil lepas maghrib tu fiber up. Iaitu jenis-jenis Arabic gum dan fiber yang saya buat dalam fiber up tu very good. 1 gelas, lebih kurang 15 minit, relax itu, bubur chia seed dalam tu lah. Awal-awal lagi kita dah rendam dia. Makan you punya salad, makan you punya ubi, makan you punya ni lah dinner dan macam plate 1, plate 2 lah. Tak, salad tu mesti cukup. Buah pukul berapa nak makan tadi? Lepas 1 jam daripada you punya celery. Sabarlah sekejap kan. Lepas duha tu you makanlah buah pula. Awal tu lepas subuh you habiskan you punya celery dahulu. Contoh. Faham tak? Lepas tu saya kata apa, sebelum makan dinner ataupun lunch saya ambil apa, fiber up. Sebab saya nak main dengan Arabic gum. Very good. Terkenal pun. Tak payah you percaya kat saya, you boleh research sendiri. Memang one of the best untuk masalah bawah pinggang. Lepas tu green tea atau matcha tea ataupun kalau you nak coffee, no problem. Okay? In between tu. Make sure you ambil coffee yang bagus lah, yang tak bergula dan sebagainya tu kan. Sebab tu saya keluarkan Gayo Coffee, sebab saya kontrol sendiri masa dia orang goreng tu kan. Kopi ni nak kena apa dia orang gunakan perkataan tu, jaga baik-baik. Lepas tu teh, satu lagi boleh teh halba pun, fenugreek ada jual kedai mamak banyak. Lepas tu halba, halba yang you masak tu buat teh boleh. Lepas tu kalau semua ni masih lagi tak cukup, you dahaga lagi, wajib kena ada air putih, mestilah. Takkan mengharapkan air daripada yang buah saja kan, ataupun daripada coffee tea. You mesti kena ada air putih. Paling-paling kalau dah banyak you minum tadi, minimum at least 1 liter lah. Kalaupun tak banyak sangat, 1 liter air putih sehari. Sepatutnya kalau air putih ni sahaja, berat badan kali 30. Tapi saya kata tadi kan you dah ambil macam-macam. Barley, celery. So apa you buat ialah, you sekurang-kurangnya 1 botol lagi dalam sehari tu digantikan dengan air hidup. Minum sampai terkencing-kencing dan you punya kencing pun bersih, no problem. Air hidup, sebab tu lah air zam-zam is the best. Siapa yang tak dapat air zam-zam macam saya buat sendiri air RX water. Memang terkenal. Sebab kita tahu dia punya ciri-ciri, mestilah pH berapa, dia punya alkalinity tu jangan terlalu tinggi kan. Lepas tu kita kena ada mineral dia, kita kena ada tenaga dan sebagainya. Semua tu pencucian dia, cara kita filter tu mesti ikut dengan tanah liat dan sebagainya. Cun. So RX water is one of the best. Lepas tu diet saya dah cerita tadi. Dan last kali, untuk menghilangkan radangan, kan tadi kebanyakannya tu ada inflamasi. You tahu sangat-sangat kan inflamasi, lawan dia apa? Omega 3. Dan omega 3 ni yang cerita ni, orang bagi reminder sampai ada orang dah fake dah mencuri design. Sampai design pun dia ikut betul-betul dan dia pergi buat gel dia tu. Dalam tu kita dah tengok memang bukan yang original, tapi tak apalah. So saya ingatkan you, omega 3, D&D soft gel pun boleh, RX369 pun boleh. Anda terserah, setengah orang boleh koyak makan terus minyak tu. Setengah orang dia manja kan, dia tak boleh bau minyak pun, so dia kena ambil soft gel. But Sachainchi is still the best at the moment. Kalau ikan yang cun, kalau yang tak ada mercury, you dah confirm dia memang bebas, boleh ambil juga. Lepas tu garlic. Yang lain ni bonus dengar. Garlic, halia, kunyit, bawang, halba, kayu manis, semua tu biasa you dengar. Okay, spices. Minyak, olive oil, palm oil, VCO, virgin coconut oil. Lagi sekali, kat Australia tu dia orang dah masak pakai Sachainchi oil pun dah sikit. Stevia boleh, kalau nak manis juga. Honey boleh, sepatutnya saja. Garam bukit atau RX salt boleh. Vitamin C boleh, kalau you tanya lain kali lah.
Tapi yang selalu kelemahan kita ialah D3K2. Jadi saya suplemen diri saya dengan Sachainchi oil, fiber up, D3K2, celery dengan barley. Ni 5 saya pegang sampai ke hari ni. Sejak pandemik ni saya masukkan herbal gel lah pula. Lain pada tu cukup dulu. Kalau you nak main dengan akar semalu ataupun dengan buah kulim, silakan. Tapi setakat sebulan check dulu sama ada efektif tak. Benda tu tak boleh makan sampai 4-5 bulan. Sebab herba tu kuat sangat. Baik, nak makan organic brown rice, saya dah kata basmati boleh, barley rice pun boleh, cauliflower rice pun boleh. Ada zaman sekarang orang dah buat dengan cauliflower. Oat boleh, lepas tu saya kata yang tak boleh. Dengar ni, saya tutup dengan yang tak boleh, okay? Number 1, kalau stage 4, stage 5 memang tak boleh lah. Tapi stage 4, yang ni you kena kontrol. Kalau nak jamah sikit saja. Tak boleh makan macam orang biasa. Stage 3, 2, 1, boleh ikut lagi. Yang saya kata yang tak boleh ni, you masih boleh. Tapi stage 4, stage 5 dah tak boleh. Okay? Bayam, sorry. Walaupun terbaik, tapi sebab dia banyak potasium. Lepas tu beetroot, saya kata tadi bagus. Tetapi kalau you stage 4, stage 5, you sabar dulu. Ambil yang celery dengan barley saja. Tapi beetroot, vegetable dia tu tak boleh. Beet dia tu, ubi dia tu boleh. Saya ulang, beet dia tu boleh, sayur dia tak boleh. Okay? Sebab tinggi sangat potasium dia. Antara yang tertinggi. Belimbing pun berhati-hati, pisang dan jambu. Jambu ni orang tak sangka kan. Yam, keladi, avocado, semua jenis beans. Kidney beans lah. Yang saya suka seperti kacang kuda lah. Bila you nak masuk stage 5 tu, yang 4 nak masuk 5 tu, hati-hati. Tanya doktor you dulu boleh tak. Itu pun kalau doktor tu boleh teringat. Semua ni kadang-kadang mereka pun kena research juga, kena check balik. Kelapa muda masa stage 4 dekat nak stage 5 tu sebab dia kuat dengan electrolyte. Bagus air kelapa, tetapi kalau you dah kidney tak boleh nak balancekan balik nanti, bahaya juga. Kurma pun berhati-hati. Moringa lagi kena jaga sebab dia lagi kuat, lagi you kena jaga. Dengan apa? Kuat dengan potasium terutama sekali. Almond pun tinggi, orange pun tinggi, carrot pun dan potato pun. You kena ambil list ni. Saya cakap tu laju sikit, you copy balik nanti. Boleh tak? So jangan lupa ya. List tu agak sesuai you ingat. Sebab kita nak you ambil benda lain. Benda lain banyak lagi yang boleh saya tulis tadi kan. Celery, barley, beet saja, bukan tu sayur dia, Arabic gum semua, green tea, teh halba, air yang RX water tu, lepas tu Sachainchi oil, kayu coffee, dan ikut D&D diet betul-betul. Baik, habis. Anda berhati-hati tentang yang saya suruh tengok daripada mata ke kulit ke air kencing semua tu, dan yang paling penting ialah lab report you, GFR tu. Tengok dia naik ke atau dia, kalau tak improve juga, you check balik apa yang you tak buat. Selalunya ada benda yang you tak disiplin. Benda yang saya buat dekat 3-4 bulan ni bukanlah senang. Nampak macam kita senyum-senyum kan, tapi yang sengsara tu kita yang tanggung. Dan saya faham sangat. Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, cukup dulu. Masa sudah sampai untuk saya berundur diri. Kita bertemu lagi pada hari yang terdekat. Kalau panjang umur, saya doakan anda semua sihat walafiat. Hidupnya insyaAllah dunia bahagia, akhirat syurga. Dan jangan lupa, sebelum saya pergi, ni reminder tu, tolong kalau nak beli soft gel, jangan beli lain daripada yang brand yang, kalau boleh lah, D&D 369. Kalau yang sachet, RX 369, Sachainchi oil. Dan kalau tak pasti, you check dengan admin atau you check dengan dropshipper kita yang sentiasa ingin membantu anda. Tolong support dia orang, insyaAllah bukalah rezeki kawan-kawan kita. Dan siapa yang nak jadi dropshipper, saya ucapkan selamat datang. Saya ingin bantu seramai mungkin rakyat untuk mendapat sekurang-kurangnya 2-3 ribu sebulan ekstra duit pergi market. Nak tak? Semua free of charge tau. Saya yang akan ajar. You tak payah ada modal apa-apa, okay? Free. Buat daripada rumah pula tu. Main dengan jari je. Okay. Let go and feel good always. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.